Assalamualaikum dan selamat pagi. Tajuk seterusnya ialah kepentingan sumber air bawah tanah. Untuk tajuk ini, terdapat dua hasil pembelajaran. Yang pertama, membincangkan kepentingan air tanah kepada alam sekitar fizikal. Dan yang kedua, menjelaskan aktiviti manusia yang dipengaruhi oleh sumber air bawah tanah. Kepentingan sumber air tanah kepada alam sekitar fizikal. Yang pertama ialah menggalakkan lulu hawa dalaman. Sumber air bawah tanah akan membekalkan larutan asid lemah yang boleh bertindak balas dengan struktur batuan yang terdapat di bawah lapisan tanah di kawasan tropika lembap. Kepentingan yang kedua ialah membekalkan sumber air kepada sistem saliran. Sumber air bawah tanah yang bergerak secara berterusan di bawah lapisan tanah akan membekalkan sumber air kepada sistem saliran seperti sungai dan tasik. Yang ketiga, mengekalkan kelembapan tanah. Sumber air yang tinggi di dalam tanah akan menyebabkan tanah menjadi lembap. Ini secara tidak langsung akan menggerakkan kitaran hidrologi. Yang keempat, membekalkan wap air kepada sistem atmosfera. Sumber air yang berada di dalam lapisan tanah yang mengalami proses perpeluhan ataupun transpirasi akan membekalkan wap air kepada sistem atmosfera. Yang kelima, membekalkan air kepada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan memerlukan sumber air bagi membolehkannya menyerap mineral serta nutrien yang terdapat di dalam tanah bagi membantu menjalankan proses fotosintesis. Yang keenam, membantu menggerakkan kitaran nutrien. Sumber air membolehkan proses perebutan dan penguraian oleh komponen-komponen pengurai seperti bakteria dan fungus bertindak balas dengan lebih berkesan bagi merebut dan menguraikan bahan-bahan organik yang telah mati. Seterusnya kita akan melihat aktiviti manusia yang bergantung kepada sumber air bawah tanah. Aktiviti yang pertama ialah aktiviti pertanian. Sumber air bawah tanah membekalkan sumber air kepada tanaman. Semakin tinggi sumber air bawah tanah, tanaman akan menjadi lebih subur. Ini secara tidak langsung akan meningkatkan produktiviti pertanian. Yang kedua, aktiviti aquakultur ataupun aktiviti penternakan ikan. Sumber air bawah tanah akan membekalkan sumber air kepada kolam ternakan ikan dan udang secara berterusan. Yang ketiga, aktiviti perindustrian. Ini merujuk kepada aktiviti pembotolan air mineral. Sumber air bawah tanah menjadi sumber air utama yang boleh dieksploitasi bagi memajukan sektor industri pembotolan air mineral.
Yang keempat, aktiviti pelancongan. Sumber air bawah tanah, khususnya sumber air panas yang keluar dari bawah tanah, membekalkan sumber air untuk aktiviti pelancongan. Contohnya melalui kewujudan kolam-kolam air panas. Yang kelima, aktiviti perlombongan. Sumber air bawah tanah yang membantu meningkatkan proses luluh hawa dalaman, memudahkan proses perlombongan kerana struktur batuan telah mereput. Contohnya, aktiviti perlombongan biji timah, emas dan bauksit yang terdapat di permukaan bumi lebih mudah untuk dilombok. Dan aktiviti yang terakhir ialah aktiviti pembalakan. Kelembapan tanah menggalakkan pertumbuhan hutan yang tebal. Ini secara tidak langsung membekalkan sumber kayu balak bagi memajukan sektor pembalakan. Sekian, terima kasih.